Sekejap ya. InsyaAllah. Allah, 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 Allah. Assalamualaikum. Baik. Suara saya jelas ke? Boleh dengar ke suara saya? Ini dia.
Jelas ya? Baik. Baik. Pasti jelas. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Baik, jelas ya? Baik. Khair, insyaAllah. Terima kasih. Baik, kita teruskan. Pengurusi tak ada. Bahasanya pengurusi tak ada kot. Daripada masalah teknikal. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sa'idis sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina ajma'in. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, dan ataupun bukan pagi dah, tapi lebih kurang tengah hari inilah. Alhamdulillah, kita bersama-sama dalam daurah pengajian kitab ataupun masalah risalah berkenaan tentang kitab muwafiq ataupun masbuq dan muwafiq. Kitab ini dikarang oleh kitab yang kita akan bacakan ini adalah kitab yang nipis je, dia tak tebal mana pun, yang ditulis ataupun dikarang oleh Al-Ustaz Hassan bin Ahmad. Beliau ni orang Kelantan tapi saya tak kenal. Wallahu ta'ala alam, saya tak tahu siapakah beliau ni dan saya tak kenal. Tapi ala kulli hal, kita pada hari ini insya-Allah akan memulakan pengajian ini dengan anjuran daripada Perkemat Persatuan Kebajikan Darul Quran JAKIM, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga rakan-rakan penganjur yang lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak dan saya ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan peluang kepada saya untuk memberikan ataupun menyampaikan daurah pada kali ini dengan bacaan melalui kitab Risalah Masbuq dan Muwafiq. Ada setengah orang dia kata, Ustaz, kita ni duk ulang cerita bab solat Masbuq Muwafiq. Ada orang pula disebut tentang apa? Kenapa kita nak sebut mengaji tentang haid dan nifas? Tak habis-habis. Kerana ini semua adalah fardu ain.
Fardu ain ni kita kena ulang banyak kali sampailah kita faham. Kadang-kadang kita baca sekali kita tak faham. Saya tahu ada setengah daripada kita mungkin dah pernah belajar berkenaan tentang masalah masbuk dan muafiq ini. Berulang-ulang kali. Mungkin pernah belajar sekali dua. Cuma mungkin kali yang pertama kita belajar, kita kurang faham. Kali kedua kita lagi faham. Kali ketiga kita lagi faham. Maksudnya kita kena berulang kali pengajian. Pengajian tentang masbuk dan muafiq ni kita kena belajar banyak kali. Sampailah kita faham. Dia tak boleh cukup sekali. Pengajian-pengajian yang susah ni, contohnya bab masbuk dan muafiq ni sebagai contoh misal. Dalam masalah solat berjemaah disebut oleh para ulama, masalah yang paling ghamid ataupun masalah yang paling banyak iskal ataupun masalah yang paling banyak orang yang tersilap adalah berkenaan tentang masbuk dan muafiq. Masalah yang paling susah, paling susah, paling payah dalam bab solat berjemaah adalah masbuk dan muafiq. Yang ini disebut oleh para ulama. Jadi kalau kita dapat selesaikan, dapat faham, dapat rungkaikan masalah masbuk dan muafiq ini, masalah hukum fiqh yang lain, dalam masalah solat berjemaah, selesailah. Okey, selesai. Tapi kalau kita tak boleh faham, tak boleh selesaikan tentang masbuk dan muafiq, dan kita tak tahu apa itu masbuk atau apa itu muafiq, dan apa syarat-syarat masbuk dan muafiq, apa yang patut dibuat oleh orang yang masbuk dan muafiq, kita tak tahu semua tu, maka kemungkinan solat kita boleh jadi batal. Yang ni yang tanpa kita sedar. Jadi banyak antara kita yang tak ambil berat tentang solat-solat ni, ataupun tentang perkara yang tentang masbuk dan muafiq ini. Jadi ada seorang ustaz ni dikarang sebuah kitab ni, iaitu tentang risalah masbuk dan muafiq. Kan? Nampak elok tak miral kan? Okey, alhamdulillah. Jadi masalah tentang masbuk dan muafiq ni, kitab ni, risalah ini. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, masbuk dan muafiq, dia risalah kecil ya, nipis ya. Sangat-sangat nipis. Dia tak tebal mana pun. Harga pun RM2.80. Murah je, RM2.80. Saya pada permulaan, saya cakap pada mukadimah ni, pada permulaannya sebenarnya bukan saya nak baca kitab ni, tapi kitab ni sudah terbeli. Terbeli tanpa sengaja. Terbeli tanpa disengajakan oleh pihak penganjur. Sebab mereka ada miscommunication ataupun mereka tak tanya saya dulu, kitab nak guna kitab apa. Jadi mereka terus beli. Jadi adalah kitab ni. Jadi mereka dah terbeli kitab ni, kita guna je lah. Kitab ni asalnya adalah saya akan gunakan kitab terjemahan saya sendiri. Daripada terjemahan dan ulasan syarah. Saya syarah sekali, bukan saya terjemah saja. Iaitu ni risalah inilah. Risalah Masail fi Hukmil Muwafiqi wal Masbuq. Kitab ini ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i. Masalah-masalah tentang hukum muwafiq dan masbuq di atas mazhab Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Khatib. Jadinya asalnya saya nak baca kitab ni lah, risalah ni. Tapi insya-Allah kita akan baca dua-dua. Saya tak baca dua-dua ni bukan maksudnya saya akan baca daripada awal, bukan. Maksudnya kalau ada kemuskilan, okey. Kita punya daurah kita kepada kali ni, kalau ada kemuskilan ataupun ada yang kita kurang faham daripada kitab ni atau kesilapan, ya. Memang kitab ni saya cakap tu terang dah baca dah. Sebahagiannya saya akan dah baca dah. Kita akan tengok lagi lepas ni. Saya sempat baca sebahagian saja. Sebahagian dari ada dalam kitab ini yang saya tengok kesalahan yang besar. Ada banyak kesalahan yang besar yang ada dalam kitab ni yang kita kena perbetulkan. Jadi maksudnya pengarang kitab ialah manusia, tidak ada yang maksum, mesti ada yang buat kesilapan ataupun tersilap. Bukan buat kesilapan, tersilap, bukan sengaja oleh pengarang. Jadi mungkin kalau kita baca hukum dia ni, dia akan jadi kesalahan yang besar dan akan membuatkan solat yang tidak batal menjadi batal. Jadi dia ada permasalahan ni pada akan datang insya-Allah. Jadi perbetulkan, dan saya akan gunakan risalah saya, dan insya-Allah risalah saya ni saya akan hantar nanti kemudian pada tuan-tuan dan pihak penganjur. Saya akan hantar pada pihak penganjur program insya-Allah, dan mereka akan paparkan, tengoklah nanti mereka akan hantar dalam grup pengajian daurah ni, grup rasmi pengajian daurah masbuk dan muafiq ni. Dia akan masukkan dalam tu risalah yang saya tulis
berdasarkan kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Baik, ala kulli hal. Tak apalah, kita guna je lah kitab ni. Saya tak pernah baca kitab ni, tapi tak apa. Kita cuba baca insya-Allah ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita bantuan, pertolongan insya-Allah. Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Dia pada permulaan kitab ini, muka surat 3 lah. Kita tak baca mukadimah dia, ada mukadimah dia. Tapi kita akan baca pada muka surat 3. Okey. Kalau kita tengok pengarang kitab ni pun dia ada sebut di mukadimah dia, muka surat 1, 2, di ujungnya dia kata, saya sangat-sangat berharap kepada ulama-ulama, para guru agar memberi teguran jika terdapat dalam risalah kecil ini kekurangan dan kecacatan. Dan kepada Allah Azza wa Jalla saya memohon moga diberikan keberkatan di atas usaha yang kerdil ini. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini tanda tawaduk pengarang ni. Kalau maksudnya dia sendiri memberikan kita kebenaran ataupun memberikan kita keizinan untuk memperbetulkan kalau ada kesilapan. Jadi dia akan kita biasalah manusia tak pernah lari pada kesilapan. Kita tengok baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Baik, pada mukadimah ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya baca sikit-sikit je lah ya. Saya baca sikit-sikit. Dia kata sini, kedudukan sembahyang dalam Islam. Mula-mula dia start tentang kedudukan sembahyang dalam Islam. Lalu dia kata, sudah menjadi perkara yang lumrah di kalangan masyarakat Islam bahawa sembahyang merupakan tiang agama. Dan ianya menjadi garisan pemisah antara Islam dan bukan Islam. Ada sebahagian daripada mazhab kita yang 4 menjadikan salat ini antara pemisah antara Islam dan bukan Islam. Maksudnya dia antara Islam dan kufur. Dalam mazhab kita jumhur, mazhab dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, menghukumkan orang yang tinggalkan salat tidak kafir sekalipun dengan sengaja, kecuali dia menghalalkan ataupun dia menolak kewajipan solat tersebut. Yang tu dia akan jadi kafir. Tetapi jikalau dia semata-mata meninggalkan tanpa mengingkari kewajipan solat tersebut, maka hukumnya adalah Islam, tetapi dia Islam yang fasik. Ini pendapat jumhur 3 mazhab. Adapun pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam pendapat mazhab Zahiriyah, menghukumkan orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Sekalipun dia tidak menolak kewajipan salat tersebut, tetapi dia meninggalkan takasulan. Dalam keadaan dia kaslan, malas, tak mau buat, cuai. Muqassiran, dia cuai dalam melaksanakan salat, maka hukumnya kafir di sisi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan beberapa hadis lah. Ada hadis yang Nabi sebut, Nabi kata apa? Orang kata, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Ni depan dia ada sebut. Riwayat Imam Ahmad juga hadis ni. Dia antara seorang lelaki, wa bainar rajuli wa bainal kufri, antara seseorang dengan kufur itu, jaraknya, perantaraannya adalah tinggalkan salat. Maksudnya, dia nak jatuh ke lubang kekufuran hanya dengan meninggalkan salat semata-mata. Terus jadi kafir. Yang ni secara zahir yang diambil oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saya teringat dalam satu kisah dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra. Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra, Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala, dia cerita tentang kisah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i dia berpendapat orang yang tinggalkan salat dengan sengaja tak kafir. Yang ni semua kita tahu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah anak murid dia, menghukumkan orang yang tinggalkan salat dengan sengaja adalah kafir. Jadi orang kata tok guru dengan anak murid dia jadi berbeza pendapat. Sebab kedua-duanya adalah mujtahid. Jadi mujtahid tidak boleh mengikut mujtahid yang lain. Itu kaedahnya. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Orang yang telah berijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad orang lain. Dan
pada mereka ni mujtahid mutlak dan haram sebenarnya mereka bertaklid dengan pendapat ulama yang lain. Jadi tak apalah, walaupun mereka ni guru dan anak murid, tetapi ada pendirian mereka yang berbeza pendapat. Satu hari sampai maklumat ni kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang anak murid, dia kata orang yang tinggalkan solat dengan sengaja hukumnya batal solat ataupun murtad daripada Islam. Jadi Imam Syafi'i panggil lalu tanya, kira macam munazarah lah, ataupun kita bahasa mudahnya kita muzakarah. Aku nak tanya pandangan kamu, sudut pandangan kamu yang kata kafir tu. Macam mana kamu boleh kata dia kafir? Imam Syafi'i panggil. Sampailah Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke rumah Imam Syafi'i, sampai ke rumah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad bin Hanbal tanya waktu itu. Imam Syafi'i tanya pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, kamu betul ke kamu berpendapat bahawa orang yang salat, orang yang tinggalkan salat, hukumnya kafir sekalipun dengan sengaja? Hukumnya kafir jikalau ditinggalkan dengan sengaja. Betul ke kamu yang kata? Dia kata, betul, wahai guruku Imam Syafi'i. Betul, aku kata macam tu. Aku berpendapat orang yang tinggalkan salat dengan sengaja hukumnya kafir. Lalu Imam Syafi'i tanya soalan. Ni tanya soalan perangkap ni. Tanya pada Imam Ahmad bin Hanbal. Aku nak tanya, kalaulah orang yang tinggalkan solat dengan sengaja ni kafir, bagaimana dia nak masuk Islam semula? Dia nak masuk Islam semula macam mana? Imam Ahmad bin Hanbal kata, kalau nak masuk Islam semula, nak masuk Islam balik, maka dia mengucap kalimah syahadah baliklah. Mengucap kalimah syahadah balik. Oh, kata Imam Syafi'i, macam mana kamu nak suruh dia mengucap kalimah syahadah, sedangkan ucapan kalimah syahadah tu masih lagi ada pada diri dia? Maksud dia masih lagi kekal. Orang tu masih lagi mustaqirrun, masih lagi kekal dalam keadaan dia mengucap kalimah syahadah. Natiqan bi kalimati syahadah. Dia masih lagi duk sebut kalimah syahadah. Dia tinggalkan solat, tapi dia beriman, dia yakin. Kamu nak suruh dia mengucap lagi buat apa? Dia dah Islam, dah mengucap kalimah syahadah. Dah jadi apa? Tahsilul hasil. Kan menghasilkan benda yang telah terhasil. Menjadikan benda yang sudah terjadi. Dia mengucap kalimah syahadah, dia beriman. Dia tak tolak kewajipan salat. Nak mengucap kalimah syahadah buat apa? Kalimah syahadah tu masih lagi kekal bagi dia, dia ahlul qiblah. Sudah dah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal kata, nak masuk Islam balik, kena mengucap kalimah syahadah. Tak apalah, Imam Ahmad bin Hanbal ubah jawapan. Dia ubah jawapan beginilah, wahai Imam guruku, dia kata, kalau orang yang tinggalkan salat dengan sengaja, batal salat, Allahumma salli ala Muhammad, murtad daripada Islam, tak apalah. Kalau dia mengucap kalimah syahadah dan masih lagi kekal dalam kalimah syahadah dia itu, maka masuk dia ke dalam Islam, adalah dengan salat semula. Maksud dia ditinggalkan solat kan, dia kena solat balik. Barulah dia anggap masuk Islam semula. Tadi dia kata apa? Mengucap kalimah syahadah nak masuk Islam balik. Kali kedua dia kata kena solat balik. Kalau dah dia ada kalimah syahadah tu, dia tidak ingkar kewujudan Allah, tak ingkar kewajipan salat. Dia ada kalimah syahadah dalam diri dia, maka dia kembali kepada solat semula dengan solat kembali. Kemudian Imam Asy-Syafi'i kata, macam mana boleh kamu kata orang yang tinggalkan solat, dia solat semula, dia anggap masuk Islam semula? Mengapa dia kata? Sedangkan dia kafir. Kamu kata dia kafir kan? Orang kafir mana sah solat? Contoh kan? Kira serba salah. Mula-mula ucap kalimah syahadah. Dia kata macam mana nak ucap kalimah syahadah? Dia masih lagi kekal dalam Islam. Dia tidak, ma yunakhidhu syahadah, tak ada benda yang boleh berlanggar memutuskan syahadah dah. Okeylah, Imam Ahmad bin Hanbal kata, kalau begitu solat balik. Kalau solat balik, macam mana kamu kata dia kafir? Orang kafir mana boleh solat? Tak sah, batal. Jadi serba salah. Masuk Islam pun tak boleh dan sebagainya. Maka pada waktu tersebut, hujah Al-Imam Ahmad bin Hanbal tu dicantas ataupun dipotong oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi maksudnya kita kena, ini contoh, ni cerita yang dia ceritakan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatul Kubra.
Tetapi guru saya ingat di Mesir, Syekh Muhammad Said Al-Hambali, hafizahullah ta'ala, dia ni orang mazhab Hambali. Dia kritik kisah ni. Dia kata, kisah ni, pertama, kisah ni dia kata tak terjumpa dalam kitab-kitab tabaqat Hanabilah dan sebagainya. Kisah berkenaan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah disebut. Hanya dalam kitab tabaqat Syafi'iyah Kubra saja. Ini guru kami lah, Syekh Hambali kata. Dia kritik baliklah. Dia orang mazhab Hambali. Dia mesti akan bela mazhab Hambali dia. Kemudian yang keduanya, takkan semudah itu Imam Ahmad bin Hanbal boleh dikalahkan hujah dengan Imam Syafi'i. Simple macam tu pun tak boleh nak jawab. Kata guru kami. Tapi apa pun ala kulli hal, itu pandangan ulama' lah. Lalu kata pengarang ni lagi, sehingga di akhirat nanti bahawa amalan manusia yang pertama dihisap oleh Allah ialah sembahyang. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Hadis ni masyhur, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Al-Imam Allahumma shalli ala Muhammad At-Tirmizi. Hadis ni riwayat daripada Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik. Dan juga Abu Daud dan sebagainya. Hadis ni ada cerita. Awal-awal yang dihisab di akhirat adalah as-salah, iaitu salat. Kalau baiknya salat, baiklah amalan yang lain. Kalau rosaknya salat, rosaklah amalan dia yang lain. Hadis ini, tuan-tuan, ada kisah dia. Kisah dia yang sebenarnya dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Huraith ibn Qabisah. Ada seorang tabi'in namanya Huraith bin Qabisah. Huraith bin Qabisah ni tabi'in. Satu hari dia kata, qadimtul Madinata. Aku telah sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Aku sampai ke Madinah pada satu hari. Aku tiba ke Madinah. Dalam riwayat sebut bahawa dia ni adalah daripada kota Basrah. Dia ni adalah Al-Basri. Basriyun, yakni daripada kota Basrah di Iraq. Jauh lah. Daripada Iraq, kota Basrah, menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu bila dia sampai dekat Madinah sana tu, faqultu, dia pun baca dalam satu doa dia. Dia kata apa? Allahumma yassirli jalisan salihah. Kita nak pergi mana pun, ni adab kata guru kami, Syekh Dr. Yusri Jabr Al-Hasani, hafizahullahu ta'ala, dia sebut, bila kita nak pergi ke mana-mana tempat yang baru yang kita tak pernah sampai, ataupun tempat yang kita jarang, ataupun tak pernah kita sampai ke kawasan tersebut, tak pernah kenal orang di kawasan tu, kita kena minta tolong ke Allah, ataupun mohon pada Allah, minta Allah Ta'ala permudahkan kita berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Kita tak nak jumpa orang yang jahat. Macam Huraith Qabisah ini, Huraith bin Qabisah ni, tabi'in ni, bila disampai kat Madinah sekalipun, dia doa ke Allah. Dia doa dekat Madinah adalah mustajab, doa yang mustajab. Ini antara dalil pertama, hujahnya adalah, pertama, Allahumma shalli ala Muhammad, dia sampai ke Madinah, lalu dia berdoa nak cari orang yang saleh. Yang ni kita boleh ambil faedah daripada cerita ni. Dia berdoa untuk cari, untuk minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada aku orang-orang yang saleh yang boleh bimbing aku, yang boleh bagi manfaat kepada aku. Kita cari orang yang saleh, cari murabbi, cari guru yang boleh bimbing kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita biar hidup kita ni terawang-awang. Walaupun kita hari ni tak boleh bertemu secara live ataupun secara mubasyarah, kita hanya melalui rakaman ataupun live streaming ni saja. Ala kulli hal, kita ada cara macam-macam lain yang kita boleh buat untuk duduk dengan orang-orang yang saleh. Kita duduk di kampung kita, mesti ada orang saleh di kampung kita. Mana-mana tempat mesti ada orang saleh. Tuan guru, ulama. Di kampung kita semua ada ulama, ada tok guru. Kita nak cari tok guru yang jauh, di kampung kita pun ada tok guru. Jadi saya harapkan adik-adik daripada Darul Quran dan sebagainya, kalau kita ada di rumah masing-masing hari ni dan tak kembali balik ke Darul Quran, kita duduk di rumah saja, study di rumah, mengulang di rumah, jangan lupa kita cari tok-tok guru yang ada berdekatan dengan rumah kita. Ziarah mereka, tengok mereka dan berikan minta pada Allah Ta'ala macam diminta oleh
Hurais bin Qabisah ini, dia kata apa? Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, mudahkan bagi aku sahabat yang boleh memberikan kebaikan bagi diri aku. Berikan pada aku, jumpakan bagiku, mudahkan bagi aku untuk bertemu dengan seorang yang aku boleh duduk dan orang yang saleh yang aku boleh bersama dengan dia. Jadi aku minta berjumpa dengan orang saleh. Bila dia doa macam tu, nombor 2 mustajabnya doa ni. Di Madinah, manakah tidak doa di Madinah adalah doa yang mustajab seperti mana di Mekah Al-Mukarramah juga. Tak ada beza. Lalu Allah Ta'ala berikan pada dia petunjuk jalan. Akhirnya bertemu dengan seorang sahabat Nabi. Sudah tentu orang yang saleh. Sahabat Nabi orang paling saleh di atas muka bumi ni. Iaitu dia kata, fajalastu ila Abi Hurairah. Lalu bila sampai dekat Madinah, bila aku doa begitu, aku terjumpa duduk dalam halaqah pengajian daripada Sayyidina Abu Hurairah. Kebetulan bila dia masuk dalam masjid, dia nampak ada halaqah pengajian Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu, lalu dia pun berkata dalam diri dia, inni sa'altu Allah ta'ala azza wa jalla. Lalu dia kata kepada Abu Hurairah, dia jumpa Abu Hurairah, dia duduk. Lalu dia kata ke Abu Hurairah, dia kata, sesungguhnya aku memohon kepada Allah azza wa jalla an yarzuqani jalisan salihah. Moga Allah rezekikan bagi aku, kurniakan bagi aku, iaitu orang yang boleh aku berkawan, bersahabat yang baik. Sahabat yang baik, kawan yang baik. Fahadithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah yanfa'uni. La'alla Allah yanfa'ni bihi. Dia kata, wahai Abu Hurairah, aku mohon pada Allah, moga Allah bertemukan aku dengan orang yang saleh. Akhirnya aku bertemu dengan kamu. Jadi aku mohon pada kamu, boleh tak Abu Hurairah, kamu sampaikan satu hadis pada aku, yang mana hadis tu yang kamu dengar daripada Rasulullah sendiri, moga-moga hadis tu memberi manfaat buat aku. Ni awal-awal dia duduk dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah baca hadis ni pada beliau. Dia kata, ada tak hadis yang beri manfaat pada aku hari ni? Satu hadis yang pertama yang kamu nak bagi tahu pada aku. Maka kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh. Ini hadis dia. Awal-awal yang dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat adalah salatnya. Manusia ni kata Syekh Muhammad Tarmasi dalam kitab Hasyiah Tarmasi disebut. Kalau Imam At-Tarmasi, Syekh Muhammad Mahfuz Tarmasi dalam kitab dia Hasyiah Tarmasi, dia sebut tentang dosa kita ni semua. Hak kita ni. Kita ni buat dosa ataupun kita ni ada hak dengan dua kumpulan ataupun dua golongan. Satu, dosa kita yang berkaitan dengan huququllah. Dosa manusia, Allah Ta'ala akan seksa dosa manusia dalam dua kategori. Dosa manusia tergolong pada dua jenis. Satu namanya huququllah, satu namanya huququn li'ibadi. Baik. Satu namanya hak Allah Ta'ala. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Salat, puasa, ini semua hak Allah Ta'ala. Iaitu ibadat yang Allah Ta'ala suruh yang kita buat kerana dia. Dia tak ada sangkut paut dengan manusia lain. Amalan fardi masing-masing. Yang ni dia panggil huququllah. Yang kedua dia panggil huququl ibad. Iaitu hak-hak yang berkaitan dengan hamba manusia. Hak manusia ni kita mengumpat dia. Kita ambil harta dia. Kita kata pada dia. Kita bunuh dia. Kita zalim dia. Ini semua adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Jadi di akhirat ni nanti, dua benda yang Allah Ta'ala akan dahulukan hisab. Dua dosa ni, dua-dua Allah akan dahulukan. Cuma yang paling awal sekali, hak Allah yang Allah dahulukan adalah salat. Dalam banyak-banyak ibadat, Allah dahulukan salat dulu. Kalau salat tu baik, yang lain baiklah. Kalau salat tu baik, yang lain pun baiklah insya-Allah. Kalau salat tu tak baik, yang lain tu lagi tak baik. Ini disebut oleh Syekh Muhammad Awamah dalam kitab dia.
Dia kata apa? Ada satu kaedah dia kata, al-awwaliyatu dalilul ahamiyah. Wala raiba anna al-awwaliyata dalilul ahamiyah. Al-awwaliyatu dalilul ahamiyah. Bila Allah awalkan hisab terhadap sesuatu, menandakan pentingnya perkara tersebut. Jelas ya? Itu kaedah. Kalau Allah Ta'ala kata, awal aku hisab, awal aku azab, menandakan benda tu sangat penting. Bukan benda main-main. Al-awwaliyatu dalilul ahamiyah. Jadi bila Allah dahulukan salat, salat ni yang paling penting. Bukan yang lain tak penting. Paling penting daripada yang penting. Paling penting daripada yang penting yang lain. Lalu disebut bahawa yang pertama dihisab adalah salat. Daripada hak huququllah, hak Allah Ta'ala. Yang keduanya, kalau huququl ibad, hak manusia, Allah akan hisab, iaitu darah. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah ad-dima. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata, awwalu ma yuqda, awal-awal yang Allah akan hisab, yang Allah Ta'ala akan kira hitungkan ke akhirat nanti, iaitu di antara manusia ni adalah ya hari kiamat, ad-dima, yang berkaitan dengan darah, iaitu hak manusia. Dua-dua sekali Allah Ta'ala akan hisab dua-dua yang terawal. Baik, ini cukup bahaya. Lalu sambungan hadis ni, Nabi kata, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Sesiapa yang baik salatnya, maka dia akan berjaya pada semua amalan dia yang lain. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesiapa yang rosak amalan dia, rosaklah semua yang lain. Ada sambungan dia. Sebenarnya hadis ni tak habis. Di penghujung hadis ni, Nabi kata, fa idzan taqasa min faridatihi syai'un, kalaulah ada yang terkurang daripada salat fardunya sedikit pun, qala rabbu azza wa jalla, maka berkata Tuhan azza wa jalla. Akhirat nanti, salat kita, kalau ada lompang, ada kekosongan, ataupun ada kelemahan, ada aib, ada benda-benda yang tak elok, yang rosak daripada ibadat kita. Misal contoh, ni kita nak belajar masbuk muafiq ni lah, ada kaitan dengan ni. Itu sebab mukadimah dia letak hadis ni dulu. Jadi pengarang ni dia tak masukkan sambungan hadis dia. Nabi kata, kalaulah fardu tadi ada kekosongan ataupun ada kekurangan dalam solat ibadat tersebut, maka faridatu syai'un, qala rabbu azza wa jalla, maka Tuhan azza wa jalla, dia kata apa? Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Allah Ta'ala akan tanya, aku nak tanya, hamba aku ni ada tak buat benda sunat? Ada tak amalan sunat yang dibuat? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, maka pada waktu tersebut Nabi kata, fayukammalu biha man taqasa minal faridah. Lalu Allah Ta'ala kata, solat ni macam ada kurang ni, macam tak lengkap. Rosak ni amalan ni. Kan ada yang tak elok, ada yang kurang, ada yang tak baik. Maka kata Nabi SAW, maka dia ambil pahala sunat ni tadi, disempurnakan, ditampung pada fardu yang wajib tadi. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Maka begitulah selain amalan-amalannya begitu juga. Di penghujung hadis ni, thumma yakunu sa'iru amalihi kadzalik, disebut oleh para ulama. Apa maksud dia? Maksud dia adalah semua amalan-amalan dia yang lain, disebut oleh para ulama, semua amalan-amalan dia yang lain juga begitu. Ada sebahagian tafsirkan, amalan lain pun ada sunat. Contoh puasa, dia ada wajib, dia ada sunat. Bila kita buat benda sunat, dia tampung puasa kita. Contoh, kalau adalah haji umrah, ada sunat. Sunat dalam haji umrah tadi menampung kekurangan dalam fardu kita, dalam rukun kita. Begitulah yang selainnya. Ada sebahagian maksudkan, kalaulah ada kekurangan dalam ibadat lain, salat akan tampung. Maksudnya salat fardu kita ni, bila dah komplit, dah cantik, dah comel, dah lawa, maka dia boleh tampung ataupun dia boleh bantu syafaatkan ibadat-ibadat yang lain. Ini salah satu hadis yang saya tak perlu nak syarah, terlalu panjang lah. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis, disebut disambung lagi, man hafadha alaiha, sesiapa yang memelihara akannya, yakni ke atasnya ataupun akannya, salat tadi,
sesiapa yang melihara salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang jaga salat, yang pelihara salat. Tuan-tuan, hafaza, daripada perkataan hafaza maksudnya masdarnya muhafazah. Hafaza yuhafizu muhafazatan. Muhafazah maksud dia apa? Muhafazah ini dia boleh membawa makna yang umum, yang besar, yang luas. Dia bermaksud, hafazah bermaksud pelihara daripada batal, pelihara daripada rosak, pelihara daripada kecacatan. Maksudnya begitu. Hafazah juga bermaksud menjaga solat tu dalam waktunya. Jangan dianjakkan solat tu di luar waktu. Maksudnya jangan dilewatkan solat. Itu maksud hafazah. Hafazah ala awqatiha. Peliharalah solat tu dalam waktunya. Boleh juga dengan maksud hafazah. Hafazah juga bermaksud kita khusyuk, kita tawaduk, kita menumpukan sepenuhnya dalam solat. Dan jangan fikirkan yang lain semasa dalam solat. Itu maksud hafazah. Tetapi hafazah ni kita boleh maksudkan dengan apa-apa jua makna. Nabi kata, sesiapa yang menjaga salat, baginya cahaya. Kanat lahu nuran. Baginya satu cahaya. Bagi cahaya pada dia. Orang yang salat, Allah Ta'ala bagi cahaya yang terang. Wa burhanan. Lalu Allah Ta'ala bagi dia burhan. Iaitu hujjah nanti dekat akhirat. Dalil. Wa najatan. Dan keselamatan, perlindungan. Yaumal qiyamah. Dari kiamat nanti. Orang jaga salat, Allah bagi 3. Allah bagi nur. Allah bagi burhan. Bantuan syafaat untuk dia ke akhirat. Hujjah nanti ke akhirat. Wa najatan. Lalu salat inilah yang menyelamatkan kita. Yang melindung kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Orang tak jaga salat memang takkan dapat benda ni semua. Itu sebab bila kita dalam hidup ni, walaupun kita orang baik, orang soleh, tapi salat mesti kena jaga. Baik macam mana pun kalau tak salat tak ada guna. Kita banyak sedekah, banyak lakukan amal kebajikan. Kalau tak salat, rugi semua tu. Tak ada satu pun. Tak dapat nur, tak dapat burhan, tak dapat najatan. 3. Yaumul qiyamah. Lalu kata Nabi, wa man lam yuhafiz 'alaiha. Tapi siapa yang tak pelihara salat ni, tak jaga betul-betul, tak belajar tentang hukum salat, fiqh salat, tentang masbuk dan muafiq dan sebagainya, tak tahu apa, hentam je. Salat pun main langgar je. Yang ni memang banyak berlaku dalam masyarakat. Dia tak tahu batal salat boleh ke tidak, masbuk ke muafiq, dia tak tahu. Dia tengok orang rukuk, dia pun rukuk. Dia tengok imam rukuk, dia pun rukuk. Dia tak habis baca Fatihah, dia rukuk juga. Dia tak tahu dia masbuk ke muafiq. Nampak tak? Yang ni kita akan bincang nanti insya-Allah. Nah, maka Nabi kata, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najatan. Orang yang macam ni, Allah tak bagi dia cahaya, Allah tak bagi dia burhan, bukti, hujah nanti ke akhirat, wala najatan, Allah tak selamatkan dia dekat akhirat. Wa kana yaumal qiyamah, bahkan di hari kiamat ni nanti, Allah akan himpunkan dia ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dalam riwayat sebut dia tertinggal satu lagi. Dalam riwayat dalam kitab Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kaba'ir, tuan-tuan ya. Ni hadis ni juga ada disebut dalam kitab Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kaba'ir karangan Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, berkenaan tentang dosa besar. Jadi kitab ni cukup bagus. Ni kitab Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kaba'ir, dosa besar. Baik, sebenarnya dalam kitab ni, riwayat ni wa akhraja Ahmad bi sanadin jayyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Wa Tabrani wa Ibn Hibban fi sahihih, dan juga Al-Imam Tabrani dan Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. Hadis inilah. Baik. Sebenarnya yang disebut dalam hadis ini, dia ada tertinggal satu. Iaitu Nabi kata, wa kana yaumul qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Jadi dalam kitab ni tertinggal satu nama lagi, iaitu Haman. Wa Ubay bin Khalaf. Yang terakhir, wa Ubay bin Khalaf. Baik nah. Okey. Dia tertinggal lah. Jadi boleh tambah. Bagi ada yang siapa yang ada kitab, boleh tambah dalam kitab masing-masing, iaitu lepas wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Jadi antara Fir'aun dan Ubay bin Khalaf tu ada namanya Haman. Baik, apa maksud dia?
Maksud ujung ni, Nabi kata, ini satu orang kata satu amaran keras, kasar daripada Nabi SAW bagi orang yang mempermain-mainkan salat, ataupun dia mengabaikan salat, atau mengabaikan hukum salat. Dia rasa tak penting salat ni. Dia rasa tak penting hukum hakam salat. Orang macam ni Allah Ta'ala akan azab. Inilah dia. Dah lah Allah tak bagi dia keselamatan ke akhirat. Allah Ta'ala tak bagi dia cahaya. Allah tak bagi dia bukti. Allah tak bagi dia apa semua ni. Dia akhirat ni nanti Allah himpunkan dia duduk sekali. Duduk satu tempat, satu kawasan. Dengan siapa? Dengan Qarun. Ni antara orang yang Allah laknat di atas muka bumi ni. Maksudnya dia duduk bersama dengan orang yang Allah laknat, yang paling Allah benci. Yang Allah benci mereka ni, yang Allah maki ataupun Allah caci mereka ni dalam Quran. Ni orang tinggal solat duduk dengan orang yang caci dalam Quran. Yang Allah Ta'ala maki dalam Quran. Yang Allah Ta'ala celakakan mereka dalam Quran. Wa'iyadzubillah. Qarun yang himpunkan harta. Fir'aun. Wahaman, antara menteri yang hebat, pada menteri yang hebat, yang kumpulkan harta jawatan juga. Wa Ubay bin Khalaf. Saya tak mau cerita seorang-seorang. Cuma tuan-tuan, Qarun tuan-tuan biasa dengar dah. Fir'aun mungkin biasa dengar kan. Haman biasa dengar. Ubay bin Khalaf ni siapa pula? Kalau Qarun, Fir'aun dan Haman, yang ni cerita zaman sebelum Nabi lagi. Yang ni adalah tokoh-tokoh. Bukan tokoh-tokoh kan, tak boleh bagi tokoh. Tokoh ni kena ikut tak? Ataupun individu-individu yang telah rosak dan melakukan kerosakan di atas muka bumi ni sebelum Nabi. Tapi Ubay bin Khalaf ni, ujung sekali yang letak dalam hadis ni, dalam banyak-banyak orang, Nabi sebut di zaman dia seorang yang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni hidup zaman Nabi. Dia ni adalah kufar Quraisy. Dia orang kaya, jutawan besar. Kalau tuan-tuan nak tahu, Nabi SAW pergi perang 27 kali. Atas riwayat yang lain sebut 25. Nabi pergi perang 27 kali. Dalam peperangan dia sebanyak 27 kali, Nabi tak pernah bunuh sesiapa pun. Tak ada seorang pun yang mati di tangan Nabi. Di pedang Nabi, tak ada. Boleh kata semua mati tu di tangan sahabat yang lain. Tapi ada seorang sahaja daripada kalangan sahabat, daripada kalangan orang kafir, seorang sahaja daripada kalangan kufar Quraisy yang Nabi bunuh dengan tangan dia sendiri. Iaitu siapa dia? Iaitu inilah dia, Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf antara orang yang Nabi bunuh dengan tangan dia sendiri. Pasal apa dalam banyak-banyak orang? Banyak lagi yang lebih jahat daripada Ubay bin Khalaf. Tapi Ubay bin Khalaf inilah yang mati, takdir Allah mati di tangan Nabi. Waktu bila? Dalam peperangan Uhud. Sebelum tu, sebelum peperangan Uhud, dalam perang Badar, Ubay bin Khalaf, dia ni ditawan. Ubay bin Khalaf ni ditawan dalam peperangan Badar. 70 orang yang ditawan dalam peperangan Badar tu, salah seorang yang ditawan tersebut adalah Ubay bin Khalaf. Dia orang kaya. Lalu tuan-tuan tahu dalam kisah Badar, mesyuarat Nabi dengan sahabat, macam mana kita nak buat dengan para tebusan yang ada ni. Tebusan-tebusan yang ada, kita nak buat macam mana ni tebusan ni. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ambil keputusan, tebusan-tebusan ni semua kita lepaskan dengan syarat mereka membayar kepada kita fidak ataupun fidyah, membayar kepada kita wang tebusan. Tak apalah, selesai. Panjang cerita dia kan. Dah bayar wang tebusan. Waktu tu Ubay bin Khalaf, orang duit banyak, dia call manager bank, dia transfer je, bukan susah mana pun kan. Contoh kan, dia orang duit banyak, kaya, dia pun bayar, dia nak balik ke Mekah. Dia ditawan, ditangkap duduk dalam masjid. Bila dia bayar duit tu, waktu dia nak balik tu, waktu dia nak keluar dari masjid Nabi tu, nak kata degilnya, orang kata keras kepalanya, lebih kurang macam Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya yang lain. Dan juga orang kufar yang lain. Dia antara kufar yang paling degil sekali. Lalu dia kata apa kat Nabi? Dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, indi farasun, aku ni ada seekor kuda. Dia kata, aku bagi makan kuda ni lebih daripada 10 kilogram sehari daripada jagung. Dia sebut dalam cerita tersebut. Aku bagi makan kuda aku ni, yang tangkas ni, yang hebat ni,
Aku bagi makan dia sehari 7 kilo ataupun 10 kilo. Lebih daripada itulah. Iaitu daripada apa? Daripada jagung. Sa'aqtuluka 'alaiha. Dia kata kat Nabi, dia kata apa? Muhammad, ingat. Cerita kita tak habis kat sini ni. Tak habis. Walaupun aku boleh balik ke Mekah, aku dah bayar dah wang tebusan aku. Dan kamu lepaskan aku. Tak, cerita kita tak habis setakat ni saja. Sa'aqtuluka 'alaiha. Aku akan bunuh kamu di atas kuda tersebut. Oh, berani. Ni something lah. Dia boleh ugut Rasulullah. Dia kata nak bunuh Rasulullah. Ramai-ramai orang yang dilepaskan tadi, semua pakat balik. Tak buat apa-apa pun, kan? Tak ada ugut apa-apa. Dia seorang yang berani ugut Rasulullah. Dia kata, aku akan bunuh kamu di atas kuda tersebut. Lalu Rasulullah balas. Rasulullah balas. Bila dia kata macam ni, Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, sa'aqtuluka insyaAllah. Rasulullah kata apa kata? Rasulullah balas. Ni baru tahu. Baru padan. Sa'aqtuluka insyaAllah. Tak. Pasti aku akan bunuh kamu insyaAllah. Bukan kamu bunuh aku. Aku yang akan bunuh kamu. Dia balik sampai ke Mekah. Dia tak boleh tidur malam. Tak boleh nyenyak. Tak boleh tidur malam. Dia, walaupun dia ni Ubay bin Khalaf. Dia orang kafir. Tak percaya dengan ajaran Nabi. Tapi apa yang Nabi kata tu, dia rasa yakin. Aku yang akan terbunuh. Bukan dia. Bukan Nabi. Maksud orang kafir ni pun ada keyakinan kat Nabi. Maksudnya, dia pun tak confident. Berani je. Dia buat-buat berani. Padahal tak berani mana pun. Balik-balik ni, orang utara bagi tak jerap tidur. Kira tidur tu kira tak nyenyak. Kira dihantui oleh Nabi sajalah dalam hidup dia. Satu hari berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, tiba-tiba Ubay bin Khalaf kan, hari tu janji nak bunuh Rasulullah kan, nak balas dendam balik. Maka perang Uhud adalah tempat dia. Waktu tu mula-mula sebelum perang berlaku, dia cari Nabi. Dengan kuda dia cari, dia kata, Aina Muhammad? Dia kata, mana Muhammad? Dia nak cari, dia nampak Nabi Muhammad, dia meluru kepada Rasulullah. Dia meluru, tiba-tiba sahabat sekat di tengah jalan. Tentera Rasulullah sekat di tengah jalan. Lalu Rasulullah kata, Khalluhu ala sabilihi. Kau bukakan jalan untuk dia. Sahabat, jangan kamu sekat dia, biar dia jalan pada aku. Biarkan dia datang dekat dengan aku. Sampai dekat Rasulullah, dia ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berperang. Waktu itulah lawan one by one tu. Masa Rasulullah libas dia dengan pedang. Lawan ni, seorang demi seorang ni. Ni hero dengan hero lah. Last kali, tiba-tiba terkena dikatakan bahagian bahu dia. Tengkuk dia, bahu dia. Terkena daripada pedang Rasulullah tu. Luka dah sikit. Kena baju kan, bila berkena baju, mungkin baju tu terkoyak, kena kan, kulit dia sikit. Kulit dia terkena sikit luka. Bila kena sikit saja pedang Rasulullah tu, dia terus patah balik, dia meraung, dia menjerit. Dia balik, pergi dekat khemah tempat orang kafir, dia meraung, tolong aku, aku sakit, cedera, dia kata. Rasulullah dah libas aku dengan pedang. Sahabat yang kawan-kawan dia tengok tadi, buka baju dia tengok luka sikit. Calau sikit je, bukan banyak mana pun. Orang utara panggil senerih ya, bukan ada apa sangat. Tiba-tiba pergi tengok. Alah, ni minyak gamat ni, okey lah, tak ada masalah. Kan, kawan-kawan dia kata. Dia kata, tak, Rasulullah, Muhammad kata dia akan bunuh aku. Kalau dia kata nak bunuh aku, pasti aku mati. Lepas tu sahabat, kawan-kawan dia buat tak tahu, bila dia berjalan, turun daripada kuda dia, 2-3 langkah lepas dia kata macam tu, dia rebah jatuh mati. Ubay bin Khalaf ni mati waktu tu juga. Hanya kena satu libasan pedang Rasulullah sehingga kan melukakan badan. Itu je. Maka dia mati. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu cerita Ubay bin Khalaf. Sebab ada dalam kitab ni kan. Kalau tak tahu, kalau kita tak ambil kisah ni, susah juga kan. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini tentang Ubay bin Khalaf. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebut. Kenapa? Ni kita balik pada hadis tadi. Orang yang tak jaga salat, dia tak ambil berat bab salat. Hakam salat, dia buat tak tahu je. Orang yang macam ni, yang mencuaikan salat, dia duduk dengan Qarun, Haman, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf.
Kenapa Allah Ta'ala khususkan 4 golongan ni kepada orang yang tinggalkan salat? Kenapa Allah sebutkan duduk dengan Qarun, Fir'aun? Kenapa tu nama-nama ni yang Allah Ta'ala, yang Nabi sebutkan dalam hadis ni? Kenapa tak orang lain? Maka kata Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, dia kata qala ba'dul ulama, berkata sebahagian daripada para ulama, tak tahulah ulama mana, tapi kata Ibn Hajar, dia kata wa innama husyira, dan ada pun sesungguhnya mereka itu dihimpunkan ma'aha ulai, bersama dengan mereka ni semua, Qarun, Haman, Fir'aun wa Ubay bin Khalaf ni semua. Kenapa? Li'annahu, kerana sesungguhnya inishtaghala 'anis salati bimalihi, kalau seseorang tu menyibukkan dirinya daripada melakukan salat, dia sibuk buat benda lain, dia sibuk buat urusan lain, iaitu urusan apa? Urusan himpunkan harta, cari harta banyak-banyak. Ashbaha Qarun, orang yang begini diumpamakan, ditashbihkan, seumpama seperti Qarun. Qarun orang yang banyak harta kan, himpunkan harta banyak, kunci dia saja tak tahu berapa ekor unta dan sebagainya, yang menanggung kunci dia saja ratusan ekor unta, hanya menanggung kuncinya. Perbendaharaan yang kita tak tahu banyak mana, kekayaan dia. Kerana kayanya dia, sibuk dengan kekayaan, last sekali tinggalkan salat. Orang macam ni sibuk cari dunia, tinggalkan salat. Ashbaha Qarun, dia seumpama seperti Qarun, tak ada beza, seperti Qarun. Fayuhsyaru ma'ah, orang macam ni akan dihimpunkan bersama dengan Qarun. Sebab apa? Sifatnya sama. Orang yang sifatnya sama akan duduk dengan orang yang sifatnya sama. Ke akhirat, orang yang tinggal salat, duduk orang tinggalkan salat. Orang kedekut, duduk orang kedekut. Nampak tak? Orang yang kufar, duduk dengan orang kufar. Orang munafik, duduk dengan orang munafik. Nampak tak? Maksudnya orang yang sama sifat akan duduk dengan orang yang lain. Baik. Lalu kata Imam Ibn Hajar, dia kata au bi mulkihi ashbaha Fir'aun fayuhsyaru ma'ah, ataupun sibuk dengan kerajaannya, dengan singgah sananya, dengan jawatannya, dengan pangkat dia, dengan pemerintahan dia, menyebabkan dia sibuk dengan pemerintahan itu, maka orang macam ni tak salat kerana sibuk dengan jawatan dia. Maka kata Imam Ibn Hajar, dihimpunkan dengan Fir'aun, kerana Fir'aun pun serupa sama dengan kamu, sibuk dengan kerajaannya, rajanya dan sebagainya. Au bi wizaratihi, ataupun sibuk dengan kementerian dia, wizarah, kementerian dia, jawatan yang dipegang. Ashbaha Haman, orang macam ni seumpama dengan Haman, fayuhsyara ma'ah, maka dihimpun dengan Haman. Sebab sifatnya sama dengan Haman. Haman sibuk dengan kerajaan dia, kementerian dia, kamu sibuk dengan jawatan kamu, sama dengan Haman. Au bi tijaratihi, atau kamu sibuk dengan perniagaan kamu, sibuk dengan meniaga, sibuk dengan cari duit, sibuk dengan meniaga, tak orang kata lupa langsung solat, apa semua ibadat tuntutan. Dia rasa rezeki dia itulah daripada usaha dia. Dia tak rasa langsung keyakinan rezeki, i'timad kepada Allah Ta'ala. Dia sibuk dengan perniagaan dia. Ashbaha Ubay bin Khalaf, dia seumpama Ubay bin Khalaf, tajirun kuffar Makkah, iaitu seorang peniaga besar kufar di Mekah Al-Mukarramah. Fayuhsyara ma'ah, dihimpunkan dengan Ubay bin Khalaf nanti dekat akhirat. Nampak tak? Maksud kenapa Allah bagi 4 ni, kerana Fir'aun disibukkan hidup dia, dilalaikan hidup dia, menyebabkan dia mengaku dia Tuhan, disebabkan kerajaan yang dia ada. Haman disibukkan dengan kementerian wazir, ketua pemerintah yang dipegang. Nampak tak? Qarun disibukkan dengan harta yang banyak. Orang yang dah kaya ni, orang kaya-kaya yang tak solat ni. Kadang-kadang tu orang miskin tak solat pun ramai. Bukan syarat orang kaya tak solat. Orang kaya pula yang rajin ibadat. Yang miskin dah lah miskin, dunia pula miskin, akhirat lagi miskin lah. Kemudian sibuk dengan perniagaan, duk cari rezeki. Cari rezeki tak apa, cari duit tak apa, untuk kehidupannya, tapi sibuk last sekali tak solat. Maka orang macam ni hidupnya duduklah beserta dengan Ubay bin Khalaf. Ini contoh-contoh lah. Baik. Jadi boleh faham tak maksud hadis Nabi SAW ini? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak mau baca hadis ni.
Hadis ni panjang, mukadimah ni panjang. Kita baca 2 sahaja. Tu sebab kitab ni saya tak baca semua nah. Sebab takut nanti tak habis. Takut tak habis. Kita akan baca sedikit saja. Baik. Kita masuk muka surat 6. Kita lompat nah. Lompat. Minta maaf. Sebab kitab ni kita nak khusus sebut muafiq. Jadi kita lompat je. Kita ambil 1-2 hadis je daripada beberapa bab permulaan mukadimah kitab dia. Kalau tak baca langsung tak boleh juga kan. Salah juga kita tak baca langsung. Kita ambil sikit. Baik. Itu pun dah ambil masa hampir dekat sejam. Hanya mukadimah yang awal. Sembahyang berjemaah. Baik. Dia sebut sini sembahyang berjemaah. Dia kata banyaklah syarah ni tentang sembahyang jemaah ni. Baik. Ada perbahasan disebut sini. Sembahyang berjemaah muka surat 6. Tadi sembahyang fardu secara umum nah. Fardu secara umum. Sekarang ni kita nak masuk sembahyang berjemaah. Sebab muafiq masbuk ni bersangkutan dengan sembahyang berjemaah. Maka kata pengarang, sembahyang berjemaah merupakan sunat muakkad kepada muslimin dan juga adalah fardu kifayah. Baik. Solat berjemaah ni sebenarnya hukumnya apa? Sunat muakkad ke fardu kifayah ke apa ke? Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah. Mazhab kita Imam Syafi'i ada 3 qaul, 3 pendapat berkenaan tentang hukum solat berjemaah yang disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang banyaklah. Boleh rujuk dalam kitab Minhajul Talibin, dalam kitab Al-Iqna', banyak. Iaitu hukum dia yang pertama, pendapat pertama kata hukum solat berjemaah adalah fardu ain. Adalah fardu ain. Kenapa fardu ain? Kerana berdasarkan satu hadis Nabi SAW. Orang yang kata pendapat fardu ain ni maksudnya apa? Setiap lelaki yang tidak hadir ke solat berjemaah tanpa sebarang keuzuran. Dia mesti sebut perkataan tu. Tanpa keuzuran. Kalau kerana keuzuran lain cerita. Maka kalau dia tidak hadir ke solat berjemaah tanpa sebarang uzur, maka hukumnya adalah berdosa. Hukumnya adalah berdosa. Kerana solat berjemaah adalah fardu ain bagi pendapat yang pertama. Kerana hujah mereka, hadis Nabi SAW sebut. Nabi kata, laqad hamamtu an amura laqad hamamtu an amura ahadukum bis salati kemudian fayahtatibu bihatabin. Lalu Nabi kata, aku ni nak sangat, aku ada keinginan. Laqad hamamtu, aku ni ada niat, keinginan. Aku nak suruh antara kamu yaqumu fi maqami, duduk di tempat aku ni solat, ganti aku solat. Maksudnya Nabi nak solat ni, solat berjemaah. Nabi tengok ada di keliling masjid ni yang tak datang solat berjemaah. Nabi rasa tak puas hati. Nabi kata, kalau macam tu, aku rasa nak sangat kamu ni, antara kamu ni duduk tempat aku solat. Aku nanti di antara kamu ni jadi imam, aku keluar, aku cari bihazmatin min hatab, satu ikatan daripada kayu api. Lalu aku akan bakar, la uharriqu buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah yang tidak hadir solat berjemaah ni. Hadis ni masyhur, tuan-tuan biasa dengar hadis ni juga dalam kitab Bulughul Maram dan sebagainya. Hadis ni digunakan oleh pendapat yang pertama ni sebagai dalil bahawa menunjukkan solat berjemaah adalah fardu ain. Kerana Nabi mengancam orang yang tak datang solat berjemaah ni tanpa sebarang keuzuran untuk membakar rumah mereka. Kalau sebegitu punya ancaman menunjukkan orang yang tinggalkan solat ni bukan orang yang tinggalkan solat berjemaah bukan kecil, bukan ringan, tetapi hukumnya adalah dosa. Ini pendapat pertama. Tapi bukan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, inilah pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i yang diterajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi menterajihkan pendapat iaitu bahawa salat jamaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maksud dia apa? Iaitu sesuatu jamaah itu mesti didirikan dalam satu qaryah. Satu qaryah. Contohnya, ada satu hadis Nabi SAW yang digunakan dalam kitab ni juga muka surat 7, iaitu daripada Abu Darda radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beliau dengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalathatin
fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitanu fa'alaikum bil jamaah. Ni hadis ni yang disandarkan, yang menjadi sandaran ataupun hujah istidlal bagi pendapat yang kedua. Ma min thalathatin fi qaryatin, mana-mana daripada 3 orang daripada satu kampung, qaryah. Satu kampung, qaryah yang kita duduk ni, mana-mana daripada 3 orang daripada satu kampung, wala badwin, kalau dalam kampung ada 3 orang sekalipun, 3 orang tu dah kena solat. Nampak tak? Mesti kena dirikan solat juga. Wala badwin, dan juga di kawasan yang badwin, qaryah wala badwin, wa badwin ni maksudnya qaryah ni kampung lah, tempat kita duduk sekali, kampung ramai-ramai. Badwin ni orang yang duduk di kawasan-kawasan yang jauh, kawasan-kawasan yang di padang pasir, yang jauh daripada penempatan orang lain. La tuqamu fihim as-salah, tidak didirikan di kampung tersebut salat, yakni salat berjamaah. Tak ada salat berjamaah yang dibuat dalam kampung tu. Sekalipun kampung ada 3 orang je, kena buat juga walaupun 3 orang. Kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Illa qad istahwadha alaihimus syaitanu, melainkan syaitan akan cuba untuk mempengaruhi orang kampung tersebut. Akan kacau orang kampung tersebut. Maksudnya, masyarakat di kampung tersebut sudah diganggu dan dikacau oleh syaitan. Lalu fa'alaikum bil jamaah, maka wajiblah bagi kamu untuk mendirikan jamaah. Nabi pesan dalam hadis ni, Nabi kata apa? Fa'alaikum bil jamaah. Maksudnya wujudkan jamaah salat dalam satu qaryah. Menunjukkan bahawa jamaah tidak semestinya dilakukan oleh setiap individu lelaki. Bahkan jamaah cukup memadai untuk mengangkat dosa yang lain, maka dengan satu kumpulan orang berjamaah sudah mengangkat dosa-dosa yang lain. Ini menunjukkan bahawa hukumnya adalah fardu kifayah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW ini. Ini yang diterjihkanlah mazhab Syafi'i. Bagi orang yang tak hadir, katalah dah ada jemaah di kampung tersebut, dah ada orang yang salat, yang tak hadir, maka bagi dia adalah sunat. Baginya adalah sunat. Baiklah. Tapi kalau seorang tak hadir, seorang pun tak hadir, tinggal seorang, Tok Siap, Tok Bilal, contohlah kan, maka yang lain semua menanggung dosa belaka. Ini konsep daripada maksud fardu kifayah. Baik. Yang ketiga, ini pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu, dia sebut bahawa salat berjemaah hukumnya sunat muakkad. Ini pendapat yang diterjihkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi berbeza pendapat antara Imam Ar-Rafi'i dan Imam Syafi'i. Bukankah sekurang jemaah 2 orang saja? Ada sebab kenapa sebut 3 orang. Nabi kata dalam hadis ni, bukan 3 orang berjemaah. Ma min thalathatin fi qaryatin. Ma min thalathatin fi qaryatin. Mana-mana dalam satu qaryah ada 3 orang. Maksudnya, Nabi letakkan jumlahnya. Maksud sampai ke tahap 3 orang. Bukan maksud solat jemaah tu boleh didirikan dengan 3 orang. Sah. Ataupun dia anggap berjemaah 3 orang. Jemaah tu 2 dah cukup dah. Bukan 3. Ada imam, ada makmum, sudah dianggap sudah berjemaah. Tapi thalathatin fi qaryatin, 3 orang dalam satu qaryah. Kata dalam qaryah tu tak ramai, ada 3 orang. Pun mesti kena dirikan berjemaah dalam kampung tersebut. Dia ada 3 orang. 3 orang pun kena dirikan jemaah. Nabi nak sebut ni orang kata adadul qalil, bilangan yang kecil. Bukan kampung tu ada 1000 orang, ada 100 orang, 1000 orang, bukan. Dia ada lebih kurang 3 orang je contohnya kan. Pun kena dirikan jemaah dalam kampung tersebut. Tak boleh kita tinggalkan. Baik, yang ni ada perbahasan yang panjang tapi sebenarnya dah di luar tajuk ni. Cuma dia nak sebut kat sini bahawa dimula-mulakan cerita tentang solat berjemaah ni, tentang hukum ni lah. Disebut sunat muakkad kepada muslimin dan juga fardu kifayah. Baik, jika sekiranya dalam kampung dan mukim itu tidak mendirikan sembahyang berjemaah, semuanya penduduk kampung itu berdosa belaka. Itu maksud di sini. Baik, di bawah-bawah ni tak penting kan untuk kesatuan orang Islam dan sebagainya. Jemaah tak semestinya ada di masjid kan. Jemaah semestikah berada di masjid? Tak semestinya berada di masjid. Tak semestinya berada di masjid. Mesti kena ada jemaah dalam satu kawasan qaryah. Dan jemaah ni, kenapa ada sebahagian ulama sebut, kenapa digalakkan buat di masjid?
Maksudnya, dia sebenarnya jemaah ni adalah syiar. Jemaah ni adalah syiar. Jadi, sebahagian daripada ulama sebut bahawa sebaik-baiknya kita buat di masjid. Sebab masjid inilah yang akan menzahirkan syiar. Dia ada azan, kita pun dengar azan, ada masjid, di syiar. Kalau buat di rumah, tak nampak syiar. Jadi, sudah semestinya, kalau di kampung daerah tersebut ada masjid, ada surau, mesti ada tak? Kalau tak ada, kita buatlah. Contoh, misal, Nabi SAW sendiri pun pergi ke mana-mana pun. Pertama yang Nabi buat di satu daerah adalah masjid. Nabi buat berjemaah. Baik. Hatta disebut ni, wala badwin. Di tempat yang badwin, maksudnya tempat yang tak ada penduduk. Badwin. Tapi ada kita, solat berjemaah di situ. Baik. Jadinya, kalau buat di rumah, dia tak zahirkan syiar. Kalau buat di masjid, menzahirkan izharu syiar, menzahirkan syiar. Jadi kalau kita buat di rumah, dah terangkat ke dosa, mungkin terangkat dosa tapi tak menzahirkan syiar. Kita nak menzahirkan syiar itu sendiri. Jadi sudah semestinya kalau ada masjid, wajib masjid itu kena berfungsi. Untuk menzahirkan syiar. Pada sudut, menzahirkan syiar. Kalau masjid tu tak ada orang solat, semua solat di rumah, tinggal masjid, masing-masing solat berjemaah di rumah, dia tak zahirkan syiar. Maka dia tak dapat matlamat dia. Sebab sepanjang Nabi duduk di Madinah, semuanya solat di masjid. Nampak tak? Yang solat di masjid tetap berjalan. Contoh Masjid Nabawi tu, walaupun Nabi tinggalkan Madinah pergi perang, Masjid Nabawi tetap berjalan solat macam biasa. Solat di masjid tu macam biasalah solat. Macam biasa. Dia tak boleh berhenti, tak boleh ada benda yang stop. Macam hari ni ada orang kata masjid kena tutup. Masjid tak tutup, tetap diberikan kebenaran, cuma dihadkan jumlah tu je kan. Kalau 12 orang, cukup lah tu. Maksudnya zahir tak syiar? Zahir. Azan bunyi tak? Bunyi azan. Bunyi tak orang solat? Bunyi orang solat. Ada tak orang hadir? 12 orang. Maksudnya ada tak syiar? Ada. Masjid tak boleh ditutup, masuk di-stopkan, di-ta'tilkan, di-stopkan. Hatta kita PKP yang 1.0 dulu pun, masjid tetap dibenarkan para pegawai-pegawai masjid, imam bila siap untuk salat berjemaah di masjid. Maksudnya mereka inilah yang menjadi tanggungjawab untuk hadir ke dalam masjid. Kalau di negeri Perak, dalam kita dah keluarkan di Jabatan Mufti Negeri Perak, iaitu imam ataupun jawatan kuasa masjid yang 12 orang yang sepatutnya pergi ke masjid ni, wajib pergi ke masjid. Bila dah dilantik untuk pergi ke masjid, wajib. Dan tak boleh digantikan pada orang lain. Yang ni pandangan kita dalam majlis fatwa, bahawa kita fatwakan tak boleh ganti pada orang lain. Mereka itu muta'ayyanun. Muta'ayyan maksudnya orang yang sudah dipilih, dita'ayinkan untuk pergi ke masjid. Dan tak boleh ganti orang lain. Contoh hari Jumaat kali ni aku nak ganti ke anak aku lah, aku tak pergi. Tak boleh. Kecuali kerana keuzuran. Itu sahaja. Kerana uzur, tak boleh, tak larat. Kerana penyakit, itu tak apa. Tapi kalau tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba nak minta orang ganti dia kali ni Jumaat, aku tak pergi. Contoh hari ni Jumaat ni, aku tak pergilah. Bagi peluang ke orang lain pergi. Ganti orang lain. Tak boleh. Tak boleh. Sebab al-itharu fil qurbi makruh wa ghairiha haram. Kita mendahulukan orang lain dalam bab ibadat yang sunat, hukumnya makruh. Contohnya saf pertama, kita dahulukan orang lain. Silalah kamu berilah dok saf pertama. Tak boleh, hukumnya makruh. Tetapi dalam selain daripada itu, yakni selain pada yang sunat fil qurbi, selain pada yang sunat, hukumnya sunat, iaitu dalam kewajipan, hukumnya haram. Tak boleh. Tak boleh. Contohnya kita ada air wuduk untuk kita berwuduk. Kawan kita tak ada air, kita bagi kat dia. Dan kita pergi tayamum, tak boleh. Air tu kita punya kan, yang kita nak bagi ke orang, pasal apa? Kan? Kecuali kalau kita ada lebihan air, kita pun cukup, kita boleh bagi kat dia pula lagi. Tu tak apa. Jadi tak boleh. Al-itharu fil qurbi makruh wa ghairiha haram. Kalau kita mendahulukan dalam bab sunat, mendekatkan diri pada Allah, mendapat sah pertama dan sebagainya lah. Yang tu semua kita dahulukan makruh je. Tapi dalam kefarduan tak boleh. Solat Allahumma salli ala Muhammad, solat Jumaat, hukumnya apa? Hukumnya fardu. Bila hukum fardu, kita ni boleh pergi. Hari tu
kerajaan, waliul amri benarkan kita sebagai AJK pergi. Dia tak pergi. Dia bagi ke orang lain. Didahulukan bahagian dia yang kewajipan fardu dia pada orang lain. Maka hukumnya adalah dosa. Berdosa. Jadi ingat AJK ni bila dah diberikan tugas ataupun amanah ditakyinkan untuk pergi masjid, wajib pergi masjid. Tak pergi berdosa. Yang ni kita dah keluarkan dalam perkeliling yang terbaru. Sebab ada orang report ada AJK masjid yang bagi pada orang lain yang serah giliran dia. Naubah ni giliran dia pada orang lain. Tak boleh pandai-pandai kamu nak bagi ke orang lain. Orang dah suruh kamu pergi, kan? Hanya untuk AJK saja kau bagi ke orang lain. Kamu pun kena pergi. Kalau kamu tak pergi, berdosa. Baik, tu satu. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu lagi yang berkaitan dengan solat berjemaah ni. Yang ni baru-baru ni timbul. Saja saya sebutlah. Sebenarnya nak berhenti ada sikit lagi. Saya lagi pada petang ni insya-Allah kita masuk masbuk muafiq. Petang ni baru masuk masbuk dan muafiq. Dan insya-Allah saya akan kongsikan nanti kemudian kejap lagi. Saya akan hantar pada pihak penganjur iaitu nota berkenaan tentang masbuk muafiq ni. Kita pada pagi ni sesi mukadimah sajalah. Sebab kitab ni pun masih lagi mukadimah dan kita pun lompat-lompat sikit. Ada satu yang terakhir. Terakhir ni menarik. Baru-baru ni satu benda yang diviralkan ataupun dibincangkan iaitu tentang berkaitan dengan kita bincang ni iaitu tentang solat berjemaah. Ada yang kata ustaz, ada seorang ustaz ni kata kita tak pergi solat jemaah. Dia hantar satu video. Saya tengok video dia dengar sampai akhir. Allahumma salli ala Muhammad, satu video rakaman berkenaan tentang solat berjemaah. Satu tentang solat berjemaah ni, apa dia kata? Iaitu seorang lelaki, dia kata, jika seseorang tu, dia ni lelaki lah, seorang lelaki yang solat di rumah, solatnya di rumah. Ni sebelum PKP ni, ceritanya sebelum PKP benda isu ni berlaku. Tanpa berseorangan. Contoh dia solat seorang-seorang di rumah, seorang-seorang dia. Kan? Dia tak berjemaah. Dia tak pergi masjid. Tanpa sebarang keuzuran. Maksudnya tak ada uzur apa-apa pun. Masjid dekat, dia dengar azan. Tapi, Allahumma salli ala Muhammad, dia dengar azan di masjid, Allahumma salli ala Muhammad, tapi dia tak pergi. Bahkan dia solat seorang-seorang je di rumah. Apa hukum solat dia? Apa hukum solat dia? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi kata guru ni, iaitu kata ustaz ni, dia kata hukum solatnya adalah tidak sah. Dia kata solat seseorang tu adalah tidak sah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukum solatnya adalah tidak sah. Dia kata apa? Seseorang yang solat bersendirian di rumah lalu tak pergi ke masjid, hukum solatnya adalah tidak sah. Tak sah. Ataupun bukan tak sah, dia tak dapat pahala. Bukan tak sah, tak dapat pahala. Dia sebut perkataan tak dapat pahala. Tak lagi saya silap pula kata dia tak sah. Solat sah, tapi tak dapat pahala. Yang ni isu yang baru ni, yang dulu ni viral lah. Iaitu dia solat seorang di rumah, dia tak pergi ke masjid, tanpa sebarang keuzuran, dia solat bersendirian di rumah, solatnya itu tak dapat pahala. Tidak menghasilkan pahala langsung. Solat sah, tapi tak dapat pahala. Solat tu dapat pahala. Solat tu tak dapat pahala. Bukan tak dapat pahala jemaah. Yang tu confirm lah. Sebab tak pergi berjemaah kan. Tak pergi jemaah ke masjid, maka tak dapatlah pahala jemaah. Tak, pahala solat pun tak dapat. Ya Rabbi ya Karim. Jadi bila ditanya soalan macam tu, macam mana dia kata ustaz, pandangan ustaz tentang masalah ni? Betul ke tidak? Baik. Saya ambil daripada kitab. Daripada kitab. Dia kata daripada kitab Hasyiah Al-Qalyubi wa Amirah. Hasyiah Al-Imam Qalyubi wa Amirah. Baik. Betul ke tak betul? Jawapannya betul. Tuan-tuan dengar betul-betul. Ni masalah ni untuk kita ulas. Saya kena jawab ni. Kalau tak jawab nanti jadi isu yang besar. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Mana dia tadi? Saya nak cari matan dia. Cari matan dia kejap ya. Cari matan dia. Baik. Oh, tak jumpa matan dia. Saya mohon maaf. Saya tak jumpa. Ada dalam handset saya tapi baik. Tak apalah. Dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab Hasyiah Qalubi wa Amirah, dia sebut apa? Seseorang ni bila dia solat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana dia? Baik. Okey, jumpa. Baik. Dalam hadis, dalam kitab Hasyiah Qalubi sebut, dia kata apa? Fayukrahu tarkuha. Nampak? Yang ni dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi wa Amirah. Ni Hasyiah ni terhadap matan Kanzur Raghibin. Kanzur Raghibin ni adalah syarah kepada Minhajul Talibin karangan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Mahalli mensyarahkan kitab Minhajul Talibin, nama kitab Kanzur Raghibin. Lalu syarah Kanzur Raghibin ni disyarahkan oleh Al-Imam Al-Qalyubi dan juga Al-Imam Amirah. Dalam Hasyiah Qalubi, dalam kitab dia, disebut, dia kata, fayukrahu tarkuha. Apa maksudnya? Iaitu makruh bagi golongan lelaki meninggalkannya. Yang ini meninggalkan solat berjemaah. Makruh. Kan kita sebut tadi, bila solat berjemaah hukumnya fardu kifayah. Bila dah ada satu golongan yang sudah solat dan sudah mendirikan solat berjemaah dalam kampung tersebut, terlepas dosa yang lain, tak apalah. Bagi yang lain yang tidak hadir ataupun yang sepatutnya hadir tapi tak hadir, maka bagi mereka hanya tinggal sunat sahaja untuk hadir. Nampak tak? Sunat untuk hadir dalam solat berjemaah. Walaupun sunat, maka dalam syarah Kanzur Raghibin sebut fayukrahu tarukuha. Dimakruhkan. Makruh hukumnya meninggalkan solat berjemaah tersebut. Makruh hukumnya. Maka Imam Al-Qalubi disebut dalam hasyiah dia kata apa? Qadiyatuhu maksud dia apa? Maksudnya apa yang kita faham daripada maksud makruh meninggalkan solat berjemaah tu adalah fawatu thawabis salati munfaridan, luputnya, hilangnya pahala salat dengan bersendirian, haitsu tarakal jama'ata li ghairi uzrin, dalam keadaan situasi dia meninggalkan jemaah tanpa sebarang keuzuran. Pendapat ni juga dalam kitab-kitab yang lain juga disebut. Dalam kitab-kitab yang lain, bukan kitab Qalubi sahaja, dalam kitab-kitab yang lain disebut. Baik, ada orang kata, macam mana Ustaz boleh hilang pahala jemaah? Boleh hilang pahala jemaah macam mana? Pahala jemaah pula dah hilang pahala solat. Rugilah kami solat di rumah hilang pahala solat. Mana dalil, mana nasnya? Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Bulughul Maram, ni hujahnya, ni dalil berdasarkan pendapat macam ni. Dalam kitab Bulughul Maram, tuan-tuan buka hadis ni dalam kitab Bulughul Maram, hadis keempat. Dalam bab solat berjemaah, hadis yang keempat. Sandaran pendapat Imam Al-Qalubi dan juga pendapat ulama yang lain yang kata hilang pahala solat bagi mereka yang solat bersedian di rumah dan tidak solat di masjid tanpa keuzuran. Ni cerita kalau tanpa keuzuran. Sekarang ni kita semua tak boleh pergi masjid. Ni kerana ada keuzuran. Ada keuzuran, marad, penyakit, habsun, ditahan, disekat. Yang tu tak apa. Yang ni semua boleh. Tuan-tuan solat di rumah, solat seorang dapat pahala insya-Allah. Jangan risau. Jangan pening-pening. Tak lagi dia risau pula. Tapi ni cerita ni kalau boleh solat di masjid. Dah boleh dah. Dah dibuka masjid seluas-luasnya. Dengan kapasiti yang sepenuhnya, 100%. Kita tak pergi masjid. Tak ada pasal-pasal tak pergi masjid. Dulu waktu orang tutup, dia suruh buka. Bila orang buka, dia tak pergi. Ini masalahnya. Baik. Berdasarkan hadis, Nabi kata, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Abbas, Nabi kata, qal
Man sami'an nida, Nabi kata, siapa yang mendengar azan, falam ya'ti, tapi dia tak datang, fala salata lahu, tidak ada salat baginya, illa min uzrin, melainkan kerana keuzuran. Jelas kat sini bahawa Nabi sebut seorang yang dengar azan, dah tahu dah dengar azan di masjid, ni orang lelaki ni dengar, orang perempuan tak termasuk. Orang perempuan tak termasuk daripada tuntutan ini. Orang perempuan afdalnya solat di rumah. Baik, hatta kalau dia solat, kata dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah sebut, seseorang ni, seorang lelaki ni, dia kata, Ustaz, saya ni nak solat di rumah dengan isteri. Isteri tak ada orang lain. Kalau saya pergi masjid, dia solat seorang-seorang. Jadi saya nak teman dia solat berjemaah sekali di rumah. Mana lagi afdal? Saya solat dengan isteri di rumah berjemaah ataupun saya solat di masjid? Kata dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, solat di masjid lebih afdal. Sekalipun isteri kita solat seorang-seorang di rumah, solat di masjid lagi afdal. Kenapa? Sebab isteri, wanita, jikalau dia tak pergi masjid pun solat berjemaah, dia tetap dapat pahala jemaah. Sebab dia tak dituntut untuk berjemaah di masjid. Nampak tak? Tapi kalau pergi tak apa. Kalau orang perempuan setengah tu, dia kata tak payah pergilah masjid. Tak pergi langsung pun tak juga. Boleh pergi. Bukan tak boleh. Cuma kalau dia solat di rumah, itu juga mendapat pahala. Dia dapat pahala jemaah, dapat pahala solat. Orang perempuan senang. Saya selalu sebut, orang perempuan ni buat ibadat dalam keadaan tak buat. Dia banyak, dia tak buat tapi dapat pahala. Tu orang perempuan punya kehebatan. Orang lelaki kena buat dulu, baru boleh dapat pahala. Dia tak puasa, dapat pahala puasa. Dia tak solat, dapat pahala solat. Nampak tak? Disebabkan keuzuran dia, haid, nifas dan sebagainya. Orang perempuan mudah. Baik, hatta sekalipun kita nak teman isteri kita pun afdal solat di masjid. Jangan bagi alasan begitu. Solat di masjid lebih utama. Dah dengar azan tak pergi, fala salata lahu illa min uzrin. Tidak ada solat baginya melainkan kerana uzur sahaja. Uzur tak apa. Baik, kita nak faham perkataan fala salata tu. Apa maksud fala salata? Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Badrut Tamam, Badrut Tamam ni adalah syarah kepada Bulughul Maram. Ulama Syafi'i lah yang syarahkan ni. Dalam kitab Badrut Tamam, dia sebut, ni saya dengar, tuan-tuan dengar betul-betul. Al-hadithu fihi, hadis yang berkaitan dengan ni, dia kata, dilalatun ala ta'akkudil jama'ah, menunjukkan pentingnya solat berjemaah. Baik, wa zahiruhu, zahirnya, hujjatun liman yaqulu innaha fardu ain. Hadis ni, zahirnya adalah hujah bagi orang yang berpendapat solat berjemaah ni adalah hukumnya fardu ain. Maksud pendapat pertama tadi yang kata fardu ain tu. Jadi hadis ni adalah hujah depa. Wa yata'awwalu man yaqulu bi annaha sunnatun. Dan bagi mereka yang kata solat berjemaah ni sunat saja, maka ulama yang kata sunat atau fardu kifayah mentakwilkan hadis ni. Takwil macam mana? Qauluhu fala salata lahu, maksud Nabi fala salata lahu bukan maksud tak sah. Kena faham ni. Bagi ulama yang kata wajib solat berjemaah di masjid dan haram solat jemaah di rumah, memang dia berkata solat tak sah. Tapi bagi mereka yang kata fardu kifayah dan sunat, fardu kifayah Imam Nawawi, sunat Al-Imam Ar-Rafi'i, bahawa sunat berjemaah ataupun solat berjemaah, maka mereka yang kata macam ni, yakni mereka takwilkan maksud hadis ni. Fala salata bukan maksud tak sah. Fala salata lahu yakni la salata kamilatan. Salatnya tidak sempurna. Walakinnahu nazzala nafyul kamal manzilatan nafyuz zati mubalaghatan fi zalik. Dia kata maksudnya adalah la salata kamilatan. Maksudnya salat dia tidak sempurna, tak kamil, tidak sempurna pahala. Jadi dia sebut di sini bahawa itu sebab Imam dia sebut sini salat tidak sempurna tetapi diletakkan nazzala, diletakkan ataupun diturunkan nafyul kamal manzilatan nafyuz zat. Asalnya kan bila kita baca hadis Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Siapa tak baca Fatihah sah dah salat? Tak sah. La salata maksud tidak ada salat, maksud menafikan zat. Menafikan zat maksudnya tak sah.
Tapi dalam hadis ni, Nabi nak cerita mubalaghahnya. Orang kata Nabi nak tegaskan di sini. Menunjukkan bahawa pentingnya solat berjemaah di masjid. Sehingga kan Nabi letakkan la solata. Seolah-olah macam batal. Tapi tak, maksud Nabi bukan batal. Maksud Nabi fawati thawabis salah. Macam kata Imam Qalubi tadi. Terluput pahala. Terluput pahala dan tak dapat pahala apa-apa solatnya tersebut. Jadi ini dalilnya daripada Bulughul Maram. Bahkan kalau tuan-tuan buka, tapi ada orang tanya, habis tu Ustaz, kalau kami tak pergi masjid, kami solat seorang-seorang di rumah. Baik, dalam kitab Taqrirat As-Sadidah, dia ada sebut, keuzuran untuk tidak datang solat berjemaahnya ada berapa? Tadi disebutkan tadi kan, kita sebut, kalau kerana uzur tak mengapa. Tak apalah, tapi uzur tu ada banyak mana. Apa dia uzur tu? Uzur ni banyak, tak boleh kita bincang pada kali ini insya-Allah. Kita akan bincang nanti kemudian insya-Allah kalau ada kesempatan lepas daripada pengajian daurah Masbuk Muafiq, kalau ada masa kita sebut tentang keuzuran. Ada lebih kurang dalam kitab, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Taqrirat As-Sadidah, ada lebih kurang 30 ke 40 keuzuran daripada datang solat berjemaah yang dibenarkan oleh syarak. Hanya dibenarkan uzur syar'i sahaja. Uzur syar'i sahaja yang dibenarkan. Dan juga disebut kita At-Taqrirat As-Sadidah. Syarat dia juga, kalau dia tak pergi ke masjid solat berjemaah, dia kena solat berjemaah di rumah. Maksudnya kalaulah dia tuqamus jama'atan fi baiti, kalau dia didirikan solat jemaah di rumah dia, maka dapat pahala, tak ada masalah. Yang pentingnya jangan solat bersendirian. Solat seorang-seorang di rumah dalam keadaan dia boleh pergi masjid tanpa keuzuran. Yang tu yang luput pahala. Tapi kalau dia boleh duduk di rumah solat berjemaah, tak apa, silakan. Dia solat jemaah dengan isteri dia. Okey, tak termasuk daripada perbincangan kita ni lah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Setakat tu dulu, kita dah sejam setengah dah. Memang waktu sejam setengah. Cuma tadi kita start lewat tadi. Saya mohon maaf. Kerana saya sakit perut tadi. Saya semelik. Ada makan apa tak semalam. Jadi saya banyak kali masuk tandas. Saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah pada petang ni kita akan sambung pengajian kita lagi. Tak silap saya. Ya, betul. Maka benarlah bahawa tinggalkan solat berjemaah tanpa uzur adalah tidak dapat pahala solat ya. Ia tak dapat pahala solat. Kalau tinggalkan berjemaah, betul. Pendapat Imam Al-Qalyubi dalam kitab dia, Hasyiah Qalubi, dan juga pendapat yang lain. Nanti saya akan cari pendapat-pendapat yang lain. Jadi kalau ada ulama yang lain juga, bahawa tidak dapat pahala. Bukan pahala jemaah. Pahala jemaah tu memang tak dapat dah. Dia tak dapat pahala solat dia. Solat dia tu tak dapat pahala. Maksud solat dia tu sah. Sah bermakna apa? Bila dia solat bersendirian di rumah, tanpa sebarang keuzuran. Tanpa sebarang keuzuran. Tak ada sebab apa-apa. Tak ada uzur apa-apa. Yang dia tak pergi solat berjemaah tu, tak ada uzur pun. Saja je mana malas. Maka solat dia tidak dapat pahala. Fawatu thawabis solat. Luput pahala solat tersebut. Solat bersendirian tu, luput. Bila luput, Allahumma salli ala Muhammad, tetapi solat dia tetap sah. Maksudnya perlu qada tak? Tak payah qada. Nanti silap faham pula. Kalau macam tu Ustaz, saya kena qada balik lah. Tak, solat tu sah. Maksud solat tu sah adalah dekat akhirat, Allah Ta'ala tidak akan azab kita kerana kita tak solat. Solat tu Allah Ta'ala terima kerana nak melepaskan zimmah. Dia panggil ibra'uz zimmah. Kita nak lepaskan zimmah, tanggungan kewajipan solat atas diri kita, dah terlepas dah. Okey lah. Tak ada masalah. Akhirat nanti Allah tidaklah anggap kita ni tinggalkan solat. Tu je lah. Tapi kalau pahala, kita tidak mustahiq. Ghairul mustahiq. Kita tak berhak untuk terima pahala daripada Allah. Pasal apa? Sebab kita dengar azan. Kita tak pergi. Macam Nabi kata tadi. Kita tak pergi. Kita dengar dah azan. Tapi tak pergi. Tanpa ada sebarang keuzuran. Keuzuran dia apa? Ada disebut dalam kitab. Hampir 30-40 keuzuran. Maka pahala salat dia, fala salat alaih. Maksudnya apa? Fala thawab alaih. Tidak ada pahala salat baginya pada hari itu. Pada salat tersebut, tidak ada pahala baginya. Maksud dia kena pergi ke masjid, salat berjemaah di masjid. Atau kalau tak pergi, salat berjemaah di rumah. Ini pentingnya kefahaman ni. Bagi ada orang kata, macam mana ni Ustaz, macam syadid sangatnya. Syadid lagi pendapat yang pertama, fardu ain. Kan? Yang pendapat yang ni, kira tak syadid lah. Apa yang tak syadidnya?
Sebab kalau dia tak solat, dia tak pergi ke masjid, dia tak berdosa. Nampak tak? Kalau dia solat seorang-seorang di rumah tanpa keuzuran, dia tak berdosa juga. Cuma tak dapat pahala je. Kalau pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i yang kata fardu ain tu, sebahagian ashab Syafi'iyah kata fardu ain, yang tu lagi teruk. Kalau tak pergi solat ke masjid, berdosa. Dah berdosa pula. Solat seorang-seorang di rumah. Tak sah. Ya Rabbi ya Karim. Kan? Sebab apa? Sebab ni kata dalam kitab Badrul Tamam syarah, dia kata sini, ni adalah dalil bagi orang yang kata fardu ain solat berjemaah. Fardu ain solat berjemaah. Fala solata maksudnya la tasihhu salatuhu. Tak sah solatnya terus. Ini pendapat yang pertama yang kata fardu ain. Syadid lagi yang kata tak sah langsung ni, yang atas ni. Ni kira tak syadid jugalah. Bagi pendapat yang kata sunat ataupun fardu kifayah, maka hukum pendapat dia begitu. Fala salatan maksudnya fala thawaba, tidak ada pahala bagi solatnya. Takat tu je. Solatnya sah, di akhirat terlepas, itu sahaja. Cuma pahala je tak dapat. Ini adalah satu perkara yang orang lelaki kena tahu. Kalau tak tahu nanti solat di rumah ataupun main-main tak solat berjemaah, kena usaha. Kalau kita pergi, saya ada banyak kan berlaku di surau, di R&R, saya jumpa golongan orang lelaki-lelaki ni lah, lelaki ni. Bila dia masuk, dia nampak ada orang solat, dia tak pergi berjemaah sekali. Tak pergi jemaah sekali. Padahal dia boleh berjemaah dengan orang tu. Dia suka solat sendiri-sendiri, masing-masing solat. Tak boleh. Kecuali kalau keuzuran, tak apalah, nak cepat, nak sampai ke tempat yang nak dituju dengan cepat, tak apalah. Maaf Ustaz, jika terlepas solat berjemaah kerana kelas online, adakah dikira uzur? Yang tu kita mizan. Itu kita akan bincang nantilah, kan? Terlepas kelas online, dikira uzur ke tidak? Kita bincang nantilah, kan? Tapi saya jawab je lah. InsyaAllah dikira uzur. Sebab kelas pengajian tu adalah tanggungjawab. Kelas online adalah tanggungjawab kita. Pengajian kelas kan. Kelas tanggungjawab kita. Kalau tak hadir tak boleh. Itu kita punya core. Kita punya keutamaan. Hatta kata ulama ada lebih ringan daripada tu lagi pun. Contoh ada orang datang ke rumah tetamu. Kita layan dia menyebabkan kita tak pergi solat jemaah. Diberikan keuzuran. Ini kan kelas online. Tu tanggungjawab kita sebagai pelajar. Lagilah kena. Lagilah diberikan keuzuran. Ada yang lebih ringan daripada tu lagi pun diberikan keuzuran. Kalau yang begini confirm lah. Baik, insyaAllah. Tapi orang kata jenis-jenis keuzuran tu ada disebut dalam kitab. Boleh buka dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Nantilah kita akan baca nanti kemudian insyaAllah. Jazakumullahu khairan jazak. InsyaAllah setakat ni kita berhenti dulu. Kita dah terlajak masa dah. Mungkin ada yang pergi solat Jumaat. Ada ke pergi solat Jumaat? Kalau ada adalah silakan. InsyaAllah kita masing-masing doalah pada Allah. Moga Allah mengangkat wabak kita. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 10 minit lagi nak solat Jumaat. Baik. Saya tak solat Jumaat. Tak boleh solat. Tak boleh pergi. Tak apalah. Tapi dengar khutbah insyaAllah. Assalamualaikum.